Tanah Melayu, salah sebuah negara yang terkaya di Tenggara Asia. Berkurun-kurun sudah, ianya menjadi tempat perhimpunan pengembara-pengembara dari barat dan timur. Mereka tiba kerana hendak berniaga, tapi banyak yang tinggal berumah tangga di sini dan mewah makmur mereka. Sebahagian besar negeri ini diselimuti dengan hutan tebal. Di tengah-tengah tulang belakangnya membanjar Gunung Titiwangsa, ulu dan punca sungai-sungai kita. Di lembah-lembah Gunung Ganang ini ialah sawah padi yang membekalkan tenaga hidup bagi penduduk-penduduk di sini, Melayu, Cina dan India. Tetapi getahlah yang menjadi tiang iktisad tanah Melayu. Seluas 4 juta ekar tanah menatang getah kita yang memberi kerja kepada lebih 1 juta manusia di sini. Lepas getah bijih timah, 1/3 keluaran bijih timah dunia datangnya dari tanah Melayu, dari lombong dan kapal koreknya. Kedua-dua perusahaan utama ini telah mengkayakan negeri ini. 6 juta penduduk tanah Melayu dari berbagai bangsa dan agama telah lama hidup bersatu, aman dan damai, memberi sumbangan masing-masing membentukkan corak rupa pribadi negeri ini. Selepas sahaja tamat Perang Dunia, waktu tanah Melayu sedang pulih kembali dari gelora penjajahan dan kezaliman, komunis Melaya mengangkat senjata hendak merampas kuasa. Mega merah komunis mengancam tanah air kita yang endah permai. Kemudian ianya meletus. Huru hara, porak peranda, tanah Melayu dalam keadaan darurat. Pengganas komunis dari sarangnya di hutan menikam perusahaan-perusahaan penting, mengugut buruh, menghancurkan kilang dan mesin, merosakkan perhubungan dan membunuh mereka yang enggan tunduk. Pada awal darurat, perusahaan negeri hampir lumpuh. Pengganas komunis bersorak sambil lombong-lombong terhenti kerja. Ladang getah lengang dan perhubungan berkicai. Nampaknya seolah-olah tiada perlindungan lagi tentang musuh yang tiada berperi kemanusiaan ini. Seluruh kampung menjadi abu bila penduduknya enggan menyokong dan menerima fahaman asing yang dibawanya itu. Rakyat jelatalah dari kaum tani dan buruh yang menderita, dan bahagian penduduk inilah kononnya yang mereka hendak bela. Penduduk tanah Melayu terkejut oleh keganasan ini, hampir-hampir hilang semangat. Wasangka dan kecewa, kecut dan takut merasuk di hati masing-masing. Inilah pancaroba, inilah dugaan negara kita. Tetapi pengganas-pengganas itu melampau dalam kekejamannya, hingga hilang takut rakyat. Timbul pula benci dalam hati masing-masing. Apabila kerajaan menyeru, beribu pemuda-pemuda dari kesemua kaum tampil ke hadapan, rela mempertahankan tanah airnya. 24,000 daripadanya jadi mata-mata khas. Yang lain masuk pasukan kawalan kampung dan polis tambahan. Rancangan melatih pun berjalan serta-merta. Pusat-pusat latihan muncul di merata tanah air dan orang awam pun ditunjuk cara menggunakan senjata api. Ini adalah perjuangan rakyat. Kubu pertahanan segera didirikan di ladang-ladang dan di lombong-lombong. Mata-mata khas sesudah saja terlatih mengambil tempat masing-masing di medan perjuangan, mengawal tempat-tempat perusahaan siang dan malam. Langkah-langkah ini memberi kesan. Pengganas komunis kini
Teragu-ragu untuk menyerang tempat-tempat yang terkawal, Lombong dan Ladang sekali lagi dapat berjalan. Hasil bertambah baik. Maksud komunis hendak melumpuhkan iktisad jatuh terhempas. Adalah penting mencegah gerak-geri komunis itu. Jadi satu gerakan pendaftaran nama telah dilancarkan. Tempat-tempat pemeriksa diadakan di jalan-jalan seluruh negeri. Kad-kad pengenalan yang dibawa oleh rakyat ditelitikan. Keinderaan, penunggang basikal dan yang berjalan kaki diselidik kalau ada membawa barang-barang larangan yang akan jatuh ke tangan komunis. Pasukan polis yang sekarang reda dari tugasnya pergi menyerang musuh di tempatnya. Pasukan tentera juga menunjukkan taringnya. Serangan balas kini telah dimulai. Pasukan keselamatan dapat mengejar pengganas di mana-mana jua pun, tetapi tidak dapat memutuskan perhubungan mereka di luar hutan selagi soal penduduk-penduduk tanah haram belum diselesaikan. Penduduk-penduduk ini adalah pelari-pelari dari bandar dalam tempoh Jepun. Di sini mereka hidup dengan berkebun sayur. Mereka terdedah dari serangan dan ugutan komunis yang menuntut makanan dan wang serta bekalan. Ada hanya satu uraian saja bagi masalah ini. Pindahkan mereka. Pindahkan di tempat-tempat yang boleh dikawal. Pertengahan tahun 50, gerakan ini bertambah giat lagi dijalankan oleh Mendiang Lieutenant General Sir Harold Briggs. Seluruh ceruk rantau tanah Melayu, penduduk-penduduk dari kampung-kampung yang berbahaya berpindah ke kampung-kampung baru. Kira-kira 1,5 juta manusia dibawa pindah. Mereka dibawa pindah dengan kereta, di mana yang boleh dengan kereta api. Di mana tiada jalan raya dan kereta api, mereka berpindah melalui sungai. Sekalian ini berjalan mengikut rancangan. Keluarga-keluarga diberi sagu hati dan segala bantuan untuk hidup di tempat baru. Di sini mereka dapat bercucuk tanam dengan aman. Tiadalah mereka takut lagi bahawa hasil titik peluhnya dirampas pengganas yang buas itu. Gerakan ini adalah satu pukulan hebat terhadap musuh kita. Terputus hubungan dari rakyat. Masalah yang dihadapinya sekarang ialah makanan. Satu tindakan membulurkan mereka telah dilancarkan dalam bulan Jun tahun 51. Makanan telah dilarang masuk di beberapa kawasan. Jagaan yang ketat telah dilakukan untuk mencegah jatuhnya makanan dan perbekalan ke tangan pengganas. Kampung,
menghancurkan kampung-kampung baru dan rumah-rumah buruh menjadi tempat simpan makanan yang terkawal. Tiada sedikit pun diberi peluang makanan sampai ke tangan komunis. Di setengah-setengah kawasan diadakan masakan beramai-ramai di mana nasi untuk seluruh kampung dimasak dalam satu dapur yang besar. Keluarga-keluarga diuntukkan nasi secukup-cukupnya, tetapi ini mesti dimakan dalam rumah dan tidak sekali-kali benarkan dibawa keluar kawasan. Sementara itu, pasukan keselamatan sambil menembus jauh ke dalam hutan, membakar sekalian ladang yang ditanamkan oleh komunis untuk bekalan makanan. Tempat-tempat simpanan perbekalan mereka digeledah. Setengah-setengahnya mengandungi bilangan besar makanan, ubat, kain baju, bateri lampu dan berbagai perkakas yang penting. Pasukan kawalan kampung dan polis tambahan pun berjaya membunuh pengganas. Tapi kerjasama penuh dari rakyat sangat perlu. Pemimpin-pemimpin kaum pun kini tampil ke hadapan. Dato' On berkata bahawa tindakan melawan komunis ini adalah satu peluang bagi tiap-tiap orang menunjukkan kejujurannya nak membantu kerajaan. Datuk Tan Cheng Lock pula menyeru supaya kaum Cina seluruhnya memberi sokongan dan kerjasama sepenuhnya kepada kerajaan. To make a success of this mobilization. Bulan melawan pengganas dianjurkan oleh kerajaan. Berjalan sahaja gerakan ini, 500,000 penduduk dari segala peringkat datang melamarkan diri. Sambutan besar-besaran ini menafikan sama sekali di ayah komunis bahawa mereka disokong oleh rakyat. Pada bulan itu, tentera sukarela ini melegakan tugas-tugas polis dan pasukan keselamatan. Dengan itu, dapatlah mereka memperhebatkan lagi peperangan melawan komunis. Pasukan udara Commonwealth tidak pula kurang penting peranannya. Sambil membekalkan tentera darat, mereka tiada henti mengebom sarang-sarang pengganas.